Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 7 nyawa terkorban dalam serangan udara terbaru tentera Israel semalam di Beit Lahia, Gaza. Pihak perubatan berkata 5 lagi terkorban dalam serangan berasingan di bahagian tengah dan selatan Gaza. Menurutnya, pasukan Israel telah menghantar kereta kebal ke timur laut Kem Nusirat. Israel terus mengerahkan kereta kebal ke Jabalia, Beit Hanun dan Beit Lahia hari ini untuk menghalang pejuang Hamas daripada berkumpul semula. Sementara itu, pihak Palestin berkata serangan baru dan arahan supaya orang ramai meninggalkan kawasan tersebut adalah tindakan pembersihan etnik yang bertujuan mengosongkan 2 bandar di utara Gaza dan sebuah kem pelarian untuk mewujudkan zon penampan. Bagaimanapun, Israel menafikan dakwaan itu dan berkata mereka sedang memerangi pejuang Hamas yang melancarkan serangan dari kawasan berkenaan. Cuba siap sedia hadapi ribut tropika Rafael yang semakin kuat di Laut Caribbean Selatan. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat memaklumkan Rafael dijangka melintasi Jamaica pada Isnin malam sebelum membadai Cuba sebagai taufan kategori 1 pada malam Selasa waktu tempatan. Ketibaan ribut Rafael menambah tekanan terhadap pulau itu yang sebelum ini mengalami gangguan besar bekalan elektrik. Kira-kira 10 juta penduduk terputus bekalan elektrik selama beberapa hari. Lebih 66,000 penduduk di wilayah timur jauh Cuba, Guantanamo, telah dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga menghadapi hujan lebat dan banjir awal minggu ini. Rancangan sama juga sedang dilaksanakan untuk memindahkan ribuan penduduk di wilayah Pinar del Rio di hujung barat pulau tersebut. NHC memaklumkan sebahagian besar kawasan barat Cuba berada di bawah amaran taufan. Sekurang-kurangnya 14 kawasan terjejas dan jalan raya ditenggelami air akibat hujan lebat dan banjir kilat melanda selatan Tarija, Bolivia. Pegawai tempatan melaporkan kerosakan harta benda yang teruk dan lebih 100 hektar tanaman musnah akibat banjir. Pasar makanan tempatan yang baru turut dipindahkan dan peniaga mengalami kerugian besar akibat kerosakan barangan. Selain itu, rompakan selepas banjir juga dilaporkan berlaku di kawasan yang terjejas. Dewan Bandaraya Tarija telah membuka tempat pelindungan untuk menampung mangsa yang kehilangan tempat tinggal. Penduduk tempatan kini menggesa pihak berkuasa untuk mengisytiharkan kawasan itu sebagai zon bencana. Rakyat Amerika Syarikat hari ini keluar mengundi bagi memilih presiden mereka yang baru. Ia menyaksikan persaingan sengit antara calon Parti Republikan dan bekas Presiden Donald Trump serta calon Parti Demokrat dan naib Presiden Kamala Harris. Tinjauan pendapat menunjukkan Harris dan Trump terus bersaing sengit. Jika Harris menang, beliau akan menjadi Presiden wanita pertama Amerika. Bagaimanapun, jumlah undi yang paling banyak diperoleh bukan penentu seseorang calon telah memenangi jawatan Presiden. Sebanyak 538 diperuntukkan untuk undi perwakilan di negara itu. Pada kebiasaannya, mereka diberi kepercayaan untuk mengundi calon yang memenangi undi paling banyak di sesebuah negeri. Seorang calon memerlukan 270 undi perwakilan untuk memenangi jawatan Presiden. Pada kebiasaannya, keputusan undi boleh diketahui secara tidak rasmi selepas undi popular sesebuah negeri diketahui. Setakat 4 November, lebih 78 juta pengundi berdaftar telah keluar mengundi awal. Menteri Perdagangan China Wang Wentao menyuruh Perancis untuk mendorong Suruhanjaya Eropah bekerjasama dengan China menyelesaikan siasatan anti-subsidi EU terhadap kenderaan elektrik EV China. Wang membuat kenyataan itu semasa pertemuan dengan perwakilan Menteri Perdagangan Luar Perancis Sophie Primas di Shanghai. Perbincangan itu berlaku menjelang Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7. Wang berkata siasatan EU terhadap EV buatan China menjejaskan hubungan industri automotif kedua-dua pihak. Beliau juga mengingatkan bahawa pasukan teknikal China dan EU sedang berunding untuk mencari penyelesaian. Wang menegaskan komitmen China untuk menyelesaikan ketegangan perdagangan melalui dialog mengikut peraturan WTO. Siasatan China terhadap produk EU dijalankan mengikut undang-undang China atas permintaan industri domestik. Baik, sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.